Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Ta'ala dapat kita sambung 12 14 bacaan dalam sujud kan? Masuk dah bacaan dalam sujud dah. Rumi 14, Jawi 10. Jawi 10. Bacaan dalam sujud. Bacaan di dalam sujud. Baik, tengok bacaan dalam sujud. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bacaan di dalam sujud. Setelah selesai baca doa kunut, selesai doa kunut, selesai bacaan dalam rukuk, sebelum tu dalam i'tidal, masuk bacaan dalam sujud. Bacaan di dalam sujud 3 kali. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini ketika turun ayat ataupun sahabat membaca Quran, sabbihisma rabbikal a'la. Masa turun ayat, maka Nabi ajar, sahabat pun bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Maka Nabi kata, jadikan ianya bacaan dalam sujud kamu. Tapi bukan bunyi sabbihisma rabbikal a'la. Bunyi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wa bihamdih itu sunat yang lain. Maka ubah sikitlah biar lagi sesuai dengan zikir wirid tu. Subhana rabbiyal a'la. Asalnya sabbihisma rabbikal a'la. Sebab tu sunat bila kita baca surah A'la tu, sabbihisma rabbikal a'la, kita berhenti kejap, kita baca ni subhana rabbiyal a'la. Sunat. Kan biasa kita yang berhenti apa? Surah apa? Yang ada kita berhenti baca alaisallahu biahkamil hakimin kan? Berhenti kejap, jawab kan? Itu tak payah berhentilah sebab tu ayat terakhir lah. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dia ada banyak-banyak lagi ayat yang macam surah apa? Surah yang sebelum tidur. Kita baca surah apa sebelum tidur? Al-Mulk kan? Ujung sekali apa? Apa? Ujung sekali. Ayat last sekali. Itu juga ada bacaan je. Cari dulu.
Kalau surah Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, yang ujung tu, maka Nabi kata jadikan ia bacaan dalam rukuk kamu. Itu rukuk. Kalau surah Al-Mulk, last sekali apa? Ayat daripada awal lah sikit. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Jawab kan? Allahu Rabbul Alamin. Itu jawab dia. Ada banyak lagi, ada 12. Saya bukannya hafal. Kena baca ayat tu baru saya ingat. Tak baca tak ingat. Kalau fasabbih bismi rabbikal azim, tu surah Waqiah ayat ujung. Jawabnya subhana rabbiyal azim. Yang kita baca tu, Nabi yang suka baca. Jadikan dia dalam bacaan rukuk kamu. Sabbisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jawab tu perlahan je. Kalau jadi imam tu, nak perasanlah macam, apa sebab berhenti dalam 2 saat ni? Dan bunyi gitu. Tak payah cakap kuat. Macam itulah. Ada apabila dibaca ayat-ayat Quran yang membawa erti yang besar. Contohnya apabila kamu tanam pokok, air hujan turun dan ianya tumbuh, maka siapakah yang menumbuhkannya? Maka jawab. Itu kita jawab tu. Itu yang jadi jawab tu. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Itu surah Al-Mulk. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi tu kan? Itu bukan zikir, itu macam statement kan? Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita jawab apa? Subhana rabbil a'la. Maha suci Tuhan. Subhana rabbil a'la tu kita puji Allah. Gitulah. Jadi subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali. Asalnya sabbihisma rabbikal a'la, asal usulnya. Kemudian itu dalam 3 kali ya. Boleh baca sekali. Maka bila baca sekali dah dapat pahala. Baca 2 kali dapat pahala, tapi dia panggil makruh dari sudut bilangan. Bilangan tu makruh, baca tu tak makruh. Baca 3 kali sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna. Baca 5 kali lagi bagus, 7 lagi bagus, 9 lagi bagus, maksimum 11. Maksimum boleh baca. Cuma kalau jadi imam, paling sesuai adalah 3. Setengah ulama kata 5. Sebab apa 5? Sebab dia pergi dulu kan, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Dia pergi dulu, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Makmum baru on the way, dia dah Subhana Rabbiyal A'la bihamdah. Dia 2 kali, makmum baru sampai kepala dahi dekat lantai. Dia 3 kali, makmum baru sekali. Kalau dia bangunkan, dia agak ni sikit. Maka sebagian ulama kata, elok 5 kali lah. Sebab bagi peluang dekat makmum tadi. Nanti tidak, kita baru Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la, imam dah Allahu Akbar. Kita dah jadi macam kan. Jadi elok 5 kali. Sebenarnya 3, 5, 7, 9, 11. Kalau sunat, ambil 11 lah. Itu pun kalau nak buat sunat. Ni sunat, tak baca pun sah. Bacaan di dalam duduk antara 2 sujud pula. Ketika duduk di antara 2 sujud, sunat baca juga. Ada beberapa bacaan. Bacaan yang masyhur yang inilah, Rabbighfirli warhamni. Dia lain sikit Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni. Ada riwayat lain, Rabbighfirli warhamni wajburni. Warzuqni wajburni. Dia ada tukar sikit tu, riwayat yang berbeza. Sama je, yang penting sebutlah. Warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Warfa'ni tak ada. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Warfa'ni duduk belakang. Warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dia tukar. Tapi memang itu yang disebut dalam hadis. Habis yang kita baca biasa tu disebut dalam hadis yang lain. Boleh mana-mana. Ini yang panjang lah. Yang pendek ada juga. Yang pendek senang je. Rabbighfirli 2 kali. Itu yang pendek. Biasanya yang pendek ni sesuai untuk orang jamak qasar.
Dah lah dijamak qasar, 4 tu jadi 2. Jadi baca ni sesuai lah kalau pendek kan. Kalau solat sembahyang biasa, tak sesuai lah. Tapi boleh je. Bukan sesuai, silap. Saya bukan sesuai. Munasabah. Bukan sesuai, munasabah. Kalaulah dia tu musafir, 4 jadi 2, munasabah lah. Rabbi fili je. Kalau duduk kat rumah, tak ada benda pun nak buat, takkan Rabbi fili je. Baca lah sampai habis. Tak munasabah lah. Munasabah. Okay? Tapi boleh baca Rabbi fili. Minimum. Tak payah baca pun sah. Betul lah. Lafaz tahiyat awal. Yang ini sunat ab'ad. Yang tadi kita baca sunat hay'ah. Sujud subhana rabbiyal a'la, Rabbi fili warhamni, sunat hay'ah. Sebelum tu qunut, sunat ab'ad. Sebelum tu lagi baca dalam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sunat hay'ah. Sebelum tu lagi rukuk, subhana rabbiyal azim, sunat hay'ah. Amin, sunat hay'ah. Apa lagi sebelum tu? A'udzubillah, sunat hay'ah. Fatihah rukun lah. Doa iftitah sunat hay'ah. Sampai situ. Yang ini kita masuk ab'ad balik. Lafaz tahiyat awal. Martabat dia sama dengan kunut dari sudut kesunatan itu. Atas sikit daripada sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni sunat kalau tinggal sujud sawi batal. Kalau tinggal dia pergi sujud sawi batal. Sunat ab'ad kalau tinggal sunat sujud sawi. Kalau tak sujud sawi tak batal. Macam cacat sikitlah sembahyang dia. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni dia duduk tengah sikitlah. Rukun, sunat ab'ad, sunat hay'ah. Sunat ab'ad ni umpama tangan dan kaki. Kalau orang, umpama lah. Sunat hay'ah umpama macam kening, bulu mata. Tu lah. Kedut-kedutan. Cuba bayangkan kalau muka tak ada bulu apa semua, straight je. Hidung ni pun tak ada. Lubang ada. Uduh tak? Begitulah perumpamaan sembahyang tanpa sunat hay'ah. Sunat hay'ah tu apa? Yang sebut tadi lah. A'udzubillah, amin, Allahu akbar kabira, wajjahtu. Saya baca pendek-pendek lah ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Termasuklah juga Rabbi fili warhamni. Seolah-olah kalau orang tu, kalau tangan dia tak ada pun kedut-kedut ni, straight je. Jadi tangan juga, jadi jari juga, tapi seram tengok. Tak comel. Tapi kalau sunat ab'ad, dia macam tak ada tangan, tak ada kaki. Boleh hidup kalau tak ada kaki? Boleh, tak ada tangan boleh hidup. Tapi menyusahkan orang. Kan orang kena angkat. Jadi dia tak cacat tapi hidup. Itu seumpama kalau tak buat sunat ab'ad. Dua je, tahiyat awal dengan kunut. Seumpama cacat yang masih lagi hidup. Kalau sunat hay'ah tinggalkan, itu yang selalu kita duk buat pun. Allahu akbar tu rukun. Betul nak rukuk kadang-kadang tak ada Allahu akbar pun. Sami Allahu hamidah tak ada pun. Semua tu sunat hay'ah. Kalau muka orang tu tak ada bulu mata, tak ada kening, tak ada cuping linga, bukan linga, tak ada linga ni. Lubang linga ada, tak ada linga ni. Tak ada bibir mulut yang depan ni straight gitu. Boleh juga makan nasi, boleh tak kalau bibir ni straight kan? Boleh, janji ada lubang, sebab tak ada gigi. Makan kunyah gitu kan kursi. Itu perumpamaan tak buat sunat hay'ah. Itu perumpamaan. Yang ni sunat ab'ad, iaitu tahiyat awal. At-tahiyya. Yang perlu dijagalah. Yang perlu dijaga, pertama ha pedas tu. Ha pedas tu, at-tahiyya. Ha tu biar sepedas yang mungkin. Jangan buat lebih kurang. At-tahiyya, at-tahiyya. Macam tak bersungguh. Bersungguh sikit. At-tahiyyatul mubarak. Lagi teruk lagi macam budak-budak baca. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Macam orang siam baca molek tak? Maksudnya dia tempat yang tekan sikit. Kalau ada sabdu, tekanlah sikit. Bukannya nak macam baca Quran payah lagi. Cuma biar bagilah hak-hak dia, bagi sikit hak dia. Tak nak bagi sempurna macam sampai makhraj tepat, panjang pendek tepat, 6 tu satu. Tak adalah sampai macam tu. Cuma bagilah hak dia, jangan tak bagi langsung. Ada sabdu, bagilah ta tu 2 kali. Kalau tak ada sabdu atas ta tu, jadi atahiyah. Kalau ada sabdu, ta tu sebenarnya ada 2. Satu ta mati, satu ta hidup. Jadi bagi itu ya hak ta mati, hidupkan dia. Ta lain pula. Dulu begitu, alif ta, ha alif. Nak pendekkan ta tu jadi satu, buang tak sabdu. Tiba-tiba dia baca at-tahiyah. Mana ta satu lagi? Tak ada pun, ta ada satu je ni.
Sabdu kat atas tu menandakan ada dua. Jadi bagi hak dia. Jadi atta. Itulah tak semestinya sampai nak wajibul gunnahnya, dengungnya, nak ma'arik ke mak apa ke, tak payahlah segitu. Asal dua panjang sikit jadilah. Cuma jangan terlalu mudah sampai tak bagi langsung hak dia. Saya pernah interview seorang, umur 60 dah. Tapi dia baca sebiji macam budak-budak tadika. Sebiji. Dan lagu pun lagu budak tadika. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Macam budak-budak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu dia baca. Umur 60. Macam mana semayang? Dia tak sah semayang kalau baca gitu. Tak sah terus. Tak ada maaf bagimu. Kalau tahiyat awal okey, ini tahiyat akhir. Saya silap sebut. Tahiyat awal masih lagi sah. Sebab dia sunat ma'ad. Kalau tahiyat akhir, bila dia baca tahiyat awal gitu, tahiyat akhir pun gitulah. Tak sah terus. Sebab habis bertukar huruf habis. Bagi hak dia sikit. Jadi kalau at-tahiyya betul at-tahiyya. Kalau tak boleh pedas sangat pun biarlah ada beza ha simpul dengan ha pedas. Ha simpul, ha. Ha pedas, ha. Macam tak ada beza je. Ha simpul, ha. Ha pedas, ha. Tak ada beza pun. Biarlah ada sikit. Ha pedas, ha. Ha simpul, ha. Adalah sikit. Walaupun dari sudut Quran tak sampai lagi tahap je. Tapi jadilah. Biar ada beza, cukup dah. Tambah-tambah kita bukan orang Arab. Jadi bagi beza sikit, tekan. Saya pernah jumpa seorang Tok Guru ni, kat Petani. Tok Guru ni Tok Guru, tapi dia ha ni dia tekan kadang-kadang sampai 3-4 kali. Kita dekat belakang dengar at-tahiyya. Ramai anak murid dia yang belajar, yang tinggal pada dia. Tak boleh. Tok Guru ni was-was. Dia kata. Bukan was-was. Dia mungkin ada masalah dia kat sini, tak sampai dia punya tahap dia yang dia nak, tak sampai. Dia sebut 2-3 kali. Yang was-was ni lain. Ni Tok Guru was-was benda Tok Guru. Tapi dia sebut 2-3 kali. Ramai anak-anak murid dia, bukan anak murid lah, ramai yang masuk macam tak sampai sebulan tukar pondok lain. Sebab tu, padahal dia orang hebat. Dia tekan kat ha. At-tahiyyatul mubah. Tak ada salah kat sini kan. Tak ada kesalahan besar lah. Tak ada kesalahan yang besar yang boleh salah. Dan dia dekat ta tu ada sabdu, jadi bunyikan 2 kali, sabdukan dia, ha tu pedahkan sikit. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Biasa tak salah sini kan. Tayyibah. Sabdu tu jangan lupalah ya kat ya tu. Tayyibah tulillah. Kat sini biasa salah. Lah tu. Tulillah. Kena panjang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tulillah. Jadi kalau nak tambah nak cepat. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Tambah nak cepat dan baca pula perlahan. Orang tak dengar. Lagilah dia buat lebih kurang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tulillah. Satu, dia 2. Tulillah. Kan? Macam at-tahiyya, ya. At-tahiyyatul mubarak. At-tahiyya, bukan at-tahiyyatul mubarak. Ada macam itu. At-tahiyyatul mubarak. Tu tak ada alif. Jadi kita boleh letak at-tahiyyatul mubarak sebab ada alif. Rakatus salawat. Mana ada? Rakatus salawatu. Rakatus salawatut tayyibah. Mana baca gitu? Kau baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Tu ada. Tu nak bagi panjang lah tu. Tut tayyibah. Tulillah. Time tulillah tak ada panjang tu pula. Mentang-mentang tak nampak alif. Sama juga ada alif kat atas tu. Yang atas sabdu tu ada alif. Mana mat kat situ. Kat sini ramai orang ambil mudah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh. Dia kena baca perlahan lah. Kita baca perlahan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadilah lah. Tulillah. Bukan tulillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tak kena, tak sampai. Tulillah. Sikit je. 1 saat pun tak sampai rasanya. Setengah saat je tambah tu. Kalau tulillah, itu
Suku sangat. Tulillah. Tulillah satu je. Tulillah. Setengah saat je rasanya. Sikit je. Jadi kat situ biasa orang salah. As-salah. Ini pun banyak juga. As-salah. As-salah. Dia Assalamualaikum. Assalamualaikum. As-salah dengan as-salah ni pun as-salah juga. Mana sabdu tu? Sin ada dua. Sin ni ada satu ni. Kan ada sabdu tu. Bila ada sabdu maknanya ada dua. Sin yang pertama mati, sin yang kedua baris atas. Jadi as-salah, lam tak ada bunyi lah. Tak payah al-salah lah. Ni ada yang al-salah. Nak juga al tu. Alif lam ma'rifah kan tu? Syamsiah ke Qamariyah? Syamsiah kan? Kan mana lam tu dah buang dah. Tak ada macam tak ada. Jadi al-salah. As-salah, 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 assalamu, sin kat situ, sabdu tu jaga, assalamu, assalamualaikum, assalamu. Ada juga yang panjang kan, mu tu panjang. Assalamu alaika, pelik-pelik lah, tak ada. Jadi assalamu alaika lah, assalamu alaika. Ka ni paling banyak sekali ni. Ka dia panjang kan? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Banyak sangat. Assalamualaikum bukan ka. Assalamualaikum Assalamualaikum ayyuha ka. Bukan Assalamualaikum ayyuha. Ramai sangat. Saya cuba buat kajian kenapa ramai sangat. Rupanya salah masa tadika. Ustazah ada cikgu dia ajar macam mana kan? Budak-budak lah, murid-murid ikut ustazah ya. Saya rasa ustazah lah kot. Jarang orang lelaki jadi ajar budak-budak kan. Kalau ada, tak kira lah, salah sekali lah. Ikut semuanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Okey lah untuk dihafalin tu. Lepas tu, Assalamualaikum ayyuha. Tu. Assalamualaikum ayyuha. Ka tu nama panjang. Jadi ustazah, tolong betulkan siap-siap masih kecil-kecil lagi. Sebab bila dia hafal macam tu, dia bawa sampai sekolah menengah, dia tak belajar dah. Kalau dia tak belajar lah, masuk universiti tak belajar lagi. Habis universiti kahwin pula, tak sempat nak belajar, nak pergi masjid. Sampai ketua jadi. Tapi tak adalah baca macam budak-budak tadi. Assalamualaikum. Tapi dia comel lah sikit dah tua ni. Jadi macam mana? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ada jugalah ka tu. Sebab masa dia hafal tu panjang, dia nak ambil tempo tu. Nak ambil tempo budak-budaknya lagu tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka banyak salah kat situ. Pertama, assalamualaikum. Tu satu salah, dipanjangkan. Patutnya assalamualaikum. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Tu satu lagi. Tu sebab lagu juga macam pasal lah tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmah. Mana ada nabiyyu? You are. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah lah. Bahaya tak lagu kan? Bahaya lagu. Lagu ni. Lagu yang dalam radio tu bahaya juga. Lara gitu dengar sedap lagu tu lara. Ini bahaya, lagu ni pun bahaya. Tempo, bukan tempo, dia panggil lagu kan. Lagu dia tu lah. Nak apa-apa juga hati-hati dengan lagu. Malah ada kawan saya seorang ni, dia tilawah, menang tilawah Al-Quran. Dia seorang, kalau kenal Ustaz Amir Rahman, anak murid mak saya tu. Dia tahun bila dah, dia menang nombor 1. Kita jumpa kat Ampang, borak. Dia kata yang dia sudut markah tu, banyak markah yang ditolak kerana nak jaga lagu, sebab menyebabkan makhraj atau tajwid tu dia ada ganggu kot. Tapi nak jaga lagu tu. Tapi lagu yang sedap lah. Itu yang sengit muka-muka tu. Muka comel. Masa dia tarik, ni sengit. Nak bagi sampai tu. Bila lagu tu nak bagi sampai, dia terpaksa ganggu sikit makhraj ataupun tajwid. Dia ganggu sikit je. Dan bagi mereka tahap tinggi lah. Dia punya level tinggi lah. Kita dah okey, habis dah. Allah. Kita dah Allah dah. Dia orang ni, pangkah tu tengok yang 3-4 orang yang pengadil dia. Sebab dia lari sikit. Jadi banyaknya kerana lagu, nak sampai lagu tu terpaksa mengganggu level tajwid dengan level makhraj. Itu bagi tahap level tinggi lah. Level rendah pun sama. Budak tadika tu dah ajar anak kita apa semua tu, jangan ajar, biarlah dulu.
Nanti dia betulkanlah, jangan sampai ketua. Ajar terus betul. Lagu tak apa, tapi lagu yang betul lah. Jadi kalau budak-budak baca Assalamu alayka ayyuha. Hei, jawab Assalamu alayka Tapi kalau Assalamu alayka tak boleh jadi lagu pula. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Boleh je. Ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Hei, berhenti, marah dia. Ayyuhan nabiyyu wa Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Boleh je sebenarnya. Pandai aja lah sikit jadi lagu tu. Tapi tak syok, yang bestnya dia beranjur-anjur kan, budak-budak suka gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kan cantik. Terus potong siap-siap. Takut-takut sampai tua. Kesian. Kesian apa kalau umur 20 baca macam tu. Cuma tak ada lagu, dia comel sikit je tapi salah. Mana sembahyang nak cakap? Tak tahu saya nak cakap macam mana, tak berani. Nak cakap umur selama dia sembahyang ni tak sah. Pun tak berani nak cakap, takkan nak kena qadha berpuluh-puluh ribu. Nak cakap sah, saya tak nak tanggung kat akhirat nanti kalau salah. Diam je lah. Saya tak berani nak cakap, tanya orang lain lah. Macam tu lah. Kau cakap, oh tak sah ni, kena qadha. Tengok agak-agak dia macam mana. Dia ada heart attack pula tu. Okey, kalau kata sah insya-Allah, yang lepas jangan dikenang, teruskan jalan, terus jalan terus. Tiba-tiba sebenarnya salah. Saya kena tanggung. Nak jawab apa? Tak tahu. Tak tahu nak jawab. Dia tak jawab. Saya kena tanya ustaz lain. Okey. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Wa rahmatullah tu biasalah panjang sikit lah kan. Wa rahmatullahi. Dua jugalah. Wa rahmatullah. Ni dari sudut bukan salah ni, dari sudut kesempurnaan. Bila ta marbutah, dia tak ada bunyi hamas atau bunyi tu. Bunyi apa wa rahmatullah, tak ada. Sebab dia ta marbutah, ta bulat yang ada titik. Tapi kalau ta maftuhah, ta terbuka, dia ada kat situ. At-tahiyyah, sunat gitu. At-tahiyyah. Tu. Sebab dia ta terbuka. At-tahiyyah. Betul mana lagi? Salawatut tayyibat. Ada bunyi tu. Tut tayyibatu lillah. Bunyi. Sunat. Ni bukan wajib ni, sunat. Tapi kalau ta bulat, dia tak ada tu. Dia bunyi solid. Jadi warahmatullah, warahmatullah, bukan warahmatullah. Kadang ni saya tengok ada orang ceramah lah, macam motivasi, ceramah motivasi tu. Assalamualaikum warahmatullah. Macam bunyi hebat, padahal tak ada bunyi patutnya. Dia bunyi cek tu. Dia ta bulat, dia banyak hukum. Antara hukumnya jika nak berhenti bunyi ha, nak sambung bunyi ta kan. Kau tahu kan? Kalau warahmah kan? Warahmah. Tapi kalau sambung warahmatu, dia hidup. Tu tak, tu antara hukumnya. Yang kedua, bila dia sambung, dia tak ada bunyi. Kalau ta marbutah dia panggil. Ta bulat yang ada titik dia panggil ta marbutah. Dia ada bunyi tu. Bunyi tu, angin tu, hamas, ada bunyi angin. Kalau ta yang terbuka, dia tak ada bunyi angin. Kalau ta yang terbuka, dia ada bunyi angin. Itu pun sunat aja. Okey. Warahmatullahi tak ada salah situ kan. Wa barakatuh yang ini salah ni dekat semayang tak ada salah. Dekat luar pula ada masalah. Dekat luar bukan semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu panjang pula. Dalam semayang tak baca itu kan. Luar semayang ada pula. Walaupun luar semayang, bagilah salam yang elok. Assalamualaikum kalau nak berlagu ke apa ke, bolehlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh. Konon-konon nak tu kan. Ni tu luar semayang lah. Dalam semayang tak ada orang buat kot. Ada tak? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang buat gitu maksudnya. Wabarakatuh. Sin jaga balik sekali lagi. Assalamu mu pun sama juga, ramai juga. Assalamu alaika. Tak ada panjang kat situ. Assalamu alaika. Ain tu biarlah bunyi ain dengan alif tu ada beza. Janganlah assalamu alaika. Assalamu alaika. Biarlah ada bunyi ain sikit, tekan. Walaupun bukan martabat Quran pun kurang sikit pun tak apalah. Jadi
Tak cukup lagi. Bukan baca Quran. Boleh lah tu. Kalau Quran kan. Tapi kalau ini cukuplah sekadar ada beza. Jadi dah. Tapi itu sama je. Tu je tak nak. Biar ada beza. Jadi assalamu alaina. Assalamu alaina. Assalamu alaina ni memang panjang. Itu yang jadi assalamu alaika panjang tu sebab dia nak ikut assalamu alaina. Assalamu alaina wa ala. Memang ada. Nah tu. Assalamu alaika ayuhan nabi. Dia nak tiru dia punya tempo tu. Jadi assalamu alaina wa ala. Betul. Assalamu alaika ayuhan nabi. Tu tak betul. Ka tu mana ada alif. Jadi assalamu alaina wa ala iba. Pun ain tu jaga sikitlah ain. Wa ibadillahi salihin. Ni tak ada salah. Asyhadu. Ni pun saya lalu kan. Asyhadu. Dia asyhadu. Letih engkau. Saya jentik mulut budak umur 8 tahun. Gerah engkau jentik banyak kali. Asyhadu. Lepas jentik tu terus jadi asyhadu. Dia asyhadu. Saya suruh baca asyhadu 100 kali. Suruh baca dia. Dia asyhadu. Asyhadu ni boleh jadi singa, boleh jadi macam apa maksud kuat. Asyad. Al-fitnatu asyaddu. Asyad tu kan boleh jadi asyad. Lebih teruk lah, lebih lagi. Asyad tu boleh jadi maksud. Jadi asyhadu, ya asyhadu aku naik saksi. Jadi asyhadu. Jadi macam tak kena lah. Jadi asyhadu lah. Asyhadu Allah. Nun mati bertemu dengan lam tu masuklah terus. Kan? Allah tak yalah anla. Tapi kalau anla pun sah. Tak ada masalah. Dari sudut sah. Dari sudut tak betul lah. Tak betul pun sah. Tak betul tajwid. Sembayang sah. Sebab tak mengubah makna. Asyhadu anla. Sah. Tapi salah. Jadi maknanya kita dapat faham kat sini, hukum tajwid, hukum bacaan tak dari sudut semayang dengan luar semayang tak sama. Kalau kita kata nun mati bertemu dengan lam, jadi sepatutnya dimasukkan asyhadu alla. Dia baca asyhadu anla, kalau Quran salah. Okey, kalau dalam bacaan wirid sah. Salah tetap salah, tapi sah. Sebab tu dia tak sama. Dia tak sama hukum tajwid, bukan tanya. Hukum bacaan Quran dengan hukum sembahyang. Sah batal, tak sama. Jadi asyhadu an la sah, tapi salah. Jadi asyhadu an la asyhadu. Saya pernah dengar azan. Asyhadu an la. Kita dengar Allah bulu telinga. Saya belik kitab yang kita mengajar situ, bila nak sampai bab azan ni jauh lagi. Semana nak sebut. Cakap direct nanti kan mengajuk tak azan dah. Dah lah dia je yang paling rajin sekali. Orang siap cakap sebelum subuh dia datang pukul 5 dah. Orang lain dah azan tak datang lagi, dekat masbuk lagi. Zuhur asar dia memang dah pencen dah, memang tak ada kerja dia je lah. Maghrib isyak okey, boleh orang ganti. Macam mana? Sabar je lah. Asyhadu an la pun an la lah. Nak cakap tunggulah masuk nanti. Bila masuk nanti baru boleh cakap. Kalau cakap direct dia jenis alah, orang berumur ni ada tersentuh, mudah tersentuh. Cakap kasar-kasar sikit, tersentuh. Sebulan tak mari kelas tengok. Tak ada. Mana? Dalam hati ada taman. Nak buat macam mana? Kadang-kadang kita ni mulut kasar juga. Kita kasar dekat orang muda-muda. Dia, rupanya dia buat kesalahan yang sama. Orang muda-muda kasar, dia suka lagi. Nah, dia apa dia panggil sentap. Lain muda-muda ni, dia sentap, dia suka kasar-kasar. Pelik sungguh lah. Kita tak suka kasar-kasar. Iyalah, kita berumur memang tak suka kasar-kasar. Ini tegur yang salah, bukan kasar. Dah lah dia tak salah. Cakap kasar itu semua orang tak suka. Dah memang salah dan dia tahu salah. Bila cakap kasar dia seronok, tapi buat juga. Buat cerita lain. Dia soalan macam sentap lah dia panggil, sentap. Apa dakwah sentap? Dakwah sentap. Kalau kita tengok uslub dakwah, tak ada dakwah sentap sebenarnya. Tak ada. Tapi tak apa lah. Nanti kan marah kat orang. Sekarang ni tak banyak dakwah sentap. Ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sama juga.
Illallah tu panjang sikit lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Tak nak panjang sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Sikit je. Sebab kan ada tanda alif kat atas tu. Kalau la tu nak panjangkan boleh tu. Majaih tu. Kalau nak panjang-panjang boleh. 5 ke? Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh tak? Cuma minimum 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya suka panjang. Walaupun dia wirid. Saya suka panjang lagi. Walaupun dia bukan Quran. Kita ikut hukum tajwid. Dia bukan Quran. Dia tak boleh ikut hukum tajwid. Dia wirid. Tapi saya suka ikut juga. Sebab dia memberi masa untuk kita ni. Kalau laju sangat, dia tak sempat fikir apa. Jadi, kita nak kata illallah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Kalau laju sangat, dia tak mari lambat. Jadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dah buat asyhadu dah. Tak lambat. Otak kita bukan laju sangat pun. Jadi, asyhadu an la. Memberi ruang untuk diri kita standby. Buat illallah, melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Jadi nak ada masa sikit. Jadi elok kebetulan dia majaih. Ambil lah 5. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, shin pun jaga juga, wa asyhadu jangan macam tu, wa asyhadu anna, wa asyhadu anna. Ya, saya jaga ni. Ni wajibul gunnah kan? Wa asyhadu anna Muhammad. Jadi padahal wa asyhadu anna boleh dah. Wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu annamu boleh dah. Tapi saya suka lagi jaga wa asyhadu anna Muhammad. Sebab dia wajibul gunnah. Kalau Quran dia kena lama tu. Dua harakat kan, satu alif. Mim sabdu dengan nun sabdu kan? Wajibul gunnah. Biar lama sikit. Wa asyhadu anna Muhammadar, setakat sah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah dah. Tapi kalau ikut hukum tajwid, mim tu sabdu wajib gunnah juga. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, sedap je baca rasa. Gitulah. Tapi kalau tak jaga pun itu tak apa. Yang penting baca dua mim lah. Iaitu mim pertama mati, mim kedua pada atas. Okey, Muhammadan. Ini ada Muhammadar Rasul, tanwin bertemu dengan ra macam tadi lah. Masukkan terus je. Nun mati bertemu dengan lam, nun mati bertemu dengan ra kan? 2. Nun mati bertemu dengan lam, masuk terus. Hilang nun tu. Nun mati bertemu dengan ra, sama juga. Masuk terus ra. Hilang nun mati atau tanwin tadi kan? Saya sebut dengan ringkas sebab ini bukan kelas tajwid. Kita ada kelas tajwid kan? Iaitu ambil engkau sengit mulut-mulut. memang sungguh-sungguh lah. Ini saya sebut secara ringkas je. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama juga panjang hak Allah tu. Ba'da alif tu. Lepas tu Allahumma tak ada kan? Allahumma salli. Tak ada orang baca gitu. Allahumma salli. Jaga kat sini. Jaga dekat sad tu, bawah sad tu, dekat sad tu tak ada sabdu. Kalau baca laju-laju, dia seolah-olah ada sabdu pula dekat sad tu. Jadi bunyi macam mana tau? Allahumma salli. Bunyi gitu. Sedangkan tidak. Allahumma salli. Cuba baca laju-laju. Cuba tengok ada masuk tak? Macam masuk tak? Jaga kat situ je. Kalau kita fikir, kalau kita jaga, kita boleh. Kalau tak jaga, dia akan jadi ada sabdu atas sad tu. Cuba tak jaga. Allahumma salli. Ada sabdu atas sad tu. Allahumma salli. Bukan Allahumma salli. Kalau kita jaga je, kita akan berjaya mengasingkan ma dengan sad tu. Allahumma salli. Ada setengah orang dia berhenti terus. Senang. Sebab kalau berhenti settle. Allahumma salli. Settle. Kalau nak sambung Allahumma salli. Masuk lagi sabdu atas tu. Allahumma salli. Tu pasal. Ambil telefon, cuba rakam voice. Baca. Allahumma salli. Laju. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Betul seluruh kan? 3 kali seluruh kan? Allahumma salli. Apa pula ada sad? Aku tak sebut pun. Dia automatik lagi. Aku tak sebut pun atas sad tu ada sabdu. Macam mana boleh sebut lah ni? Tak nak salahkan apa. Rakaman kita lah. Jadi setengah tu dia berhenti terus. Allahumma salli. Memang takkan masuk dah berhenti. Okay? Jaga tu.
Allahumma salli ala Muhammad. Okey, habis. Artinya sekalian kemuliaan dan kebesaran yang bertambah-tambah, sembahyang 5 waktu, pekerjaan yang baik itu bagi Allah, sejahtera atas kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kasihan Tuhan, dan bertambah kebajikannya, sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Tuhan yang membuat kebaikan. Ini bagus ni. Sejahtera tu sejahteralah atas kami yang dok baca, yang dok sembahyang tu lah, dan atas hamba-hamba, siapa-siapa yang orang lain, hamba-hamba Allah yang membuat kebaikan. Soleh lah, buat kebaikan. Okey. Kalau kita orang baik, maka kita akan dapat berbilion-bilion doa. Ni doa untuk kita ni, kalau kita baik. Mana doa dia? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sejahtera, selamatlah ke atas aku, alaina, ke atas kami, aku yang tengah sembahyang. Wa ala, dan selamat juga ibadillah, hamba Allah yang soleh, ataupun kalau terjemahan dia yang baiklah, yang membuat kebaikan. Kalau kita buat kebaikan, automatik kita dapat pahala. Cuba bayang berapa juta bilion, tak tahu berapa orang yang sembahyang. Malah kalau kita mati sekalipun, tetap juga kalau soleh, kekal soleh, maka dapat. Cuba bayang. Sebab tu untung jadi orang baik, dapat pahala free. Dipaksa macam tu kot. Dipaksa untuk baca berapa kali tahiyat dah? Kalau ambil 5 lah yang wajib, rukun 5 je. Kalau campur tahiyat awal, tak sampai. Subuh mana ada. 9. Dipaksa sehari 9 kali setiap orang untuk doa untuk orang-orang yang buat baik. Kena paksa lah tu. Kita masuk surah Abad sekali lah. Kena paksa lah tu. Kalau tak baca, boleh tak sah sembahyang kau, ataupun cacat sembahyang kau. Paksa doa untuk orang baik. Betul, untung jadi orang baik. Dah mati pun masih lagi baik. Ke dah mati jadi jahat, lagi jadi baik. Dah mati dapat doa masuk. Tu untung jadi orang baik. Lebih-lebih lagi jadi orang baik, orang soleh ujung hayat. Sebab dilihat mati dia tu, dilihat kehidupan selepas di dunia adalah penghujung, bukan ketika awal. Awal baiklah, baik sangatlah, belum tentu. Kehidupan selepas itu, di alam barzah dengan mahsyar dan syurga neraka nanti, belum tentu baik. Tapi biasanya, bila daripada muda baik, sampai ketua baiklah. Itu biasanya, tapi tak semestinya. Saya jumpa 2-3 orang. Baik daripada muda. Ujung-ujung, seleweng. Jadi lain. Ada muda-muda elok lah. Tua-tua jadi gila perempuan. Ada gila naik kenderaan ni macam Vespa ke apa, ada. Sebab teringat balik zaman-zaman dulu dia. Saya pernah cerita kat sini kan, naik Lambretta pakcik tu. Tak tahulah apa jadi kat pakcik tu. Macam-macam dah saya buat dengan dia. Dia tetap juga dia jumpa geng Lambretta. Ingat Lambretta orang dulu dia macam Vespa panjang sikit tau. Tiba-tiba ada, tak tahulah kat Jepun kat mana ke, dia buat balik macam tu untuk orang-orang ni. Dia buat balik. Jadi dia teringat zaman muda, zaman agogo, zaman seluar tu, seluar Yankee dulu. Teringat zaman-zaman Tarakucha tu. Teringat zaman tu. Jadi dia mari balik tu dengan pakainya gini, ada terbuka sikit, tak tahulah, jambul ada depan, stokor. Zaman dia teringat balik. Bila dia teringat balik, tak mari dah masjid. Yang ini saya tengok sampai dia mati, gitulah. Saya harap-harap dia semayang tak tinggal lah, tu je. Cuma dia berubah daripada pakai jubah kepada pakai apa seluar nama tu. Seluar Yankee apa kan? Bell bottom. Bell bottom. Dia fashion tu dia akan berulang tau. Mula-mula fashion gini, lama-lama ketinggalan zaman. Sampai satu tahap dia kembali balik. Fashion ni tak lagi, dia pusing ke situ je. Bila sampai tu dia hidup lagi, sampai tahap pusingan tu, dia punya mari sentimental value dia. Ada saya tengok, dia terpedaya. Jadi yang kita nak tengok bukan ketika hidup, ketika nak mati. Nak mati tu macam mana keadaan kita. Dan kalau kita perhati,
macam mana lara dia pun, bila berumur, dia mesti akan pergi surau masjid tak? Itu antara rahmatnya Allah. Jahat macam mana pun, bila dah 60-70, lah kali pergi surau masjid. Orang Melayu lah, ni cerita orang Melayu. Bukan orang Melayu, tak ada tau. Saya tanya, orang India, tak ada. Kalau dia macam tu sampai ketua. Hanya orang Melayu je, last kali dia akan pergi surau masjid. Perasan tak? Jarang sangat. Boleh kita kata, secara umumnya, orang Melayu bila dah berumur, dia akan pergi surau masjid. Janganlah cari yang special case, yang skala satu-satu ni, yang secara umum, majority. Tak tahulah, bila dah berumur je, automatik dah. Dulu jahat macam mana pun, last kali surau masjid. Itu kata orang Melayu je, orang lain tak ada. Macam orang India, saya tanya, saya ada kawan India, saya tanya dia kata tak ada. Kalau macam tu lah. Sampai ketua. Islam tapi minum toddy. Sampai ketua. Tapi cuba kita tengok orang Melayu, minum toddy sekali pun tahu toddy minum arak lah. Nak bunyi kasar bunyi toddy sikit, pun nampak uduh sikit benda tu. Akhir sekali dia pergi. Kalau dia tak duduk majlis ilmu pun dia semayang, lepas tu dia keluar duduk. Saokok daun, gitu je. Lepas tu Datuk masuk semayang balik, bergaul dengan orang surau masjid. Bila dah berumur. Tu antara rahmat Allah bagi kat orang Melayu. Tak biasa tak ada. Kalau dah begitulah sampai gitu. Betul kita kata dah ingat mati. Hanya orang Melayu je kalau perasan. Kalau kenal ramai bangsa lah, kalau kita dengan hidup dengan Melayu ni kita tak tahu. Cuba bercampur dengan orang lain sekali. Orang India, Bangladesh, yang ada Islam lah. Kalau nak kata China, mana lagi? Kalau nak kata Taiwan, macam sikit sangat tak nak kata. Jepun macam tak ada lah. Cuba tengok, kita orang Melayu, dia last kali, mungkin tak tahulah kenapa. Itulah, saya rasa gitu juga. Doa untuk nenek kita hebat. Doa mereka sentiasa ada untuk anak cucu. Sentiasa. Dia tak payah kira, kalau doa tok nenek kita ni, dia tak payah kira orang macam tu. Saya kawan-kawan ustaz, saya pun ada tanya dia, kalau kau fikirlah, layak ke tiba-tiba kalau kita perangai kita dulu sampai belasan lah biasanya, layak ke dengan belajarnya, pemalas-malasnya, layak ke kita duduk kat depan bercakap ni? Kau kita fikir balik. Toh lah, pelik tak? Dia kata pelik tak? Duduk gini, tiba-tiba je, duduk dah gini sengit, tiba-tiba je dia ada macam jalan entah, macam tak ada usaha kita, dia jadi itu je. Dia ada switch tu. Switch tu tak usaha pun. Pop. Tu kata ini memang doa tok nenek. Dia switch tu. Dah jalan ni sepatut kalau ikut logiknya dia akan terus sengit. Tapi tiba-tiba aku tak usaha pun, kenapa aku duduk jalan ni? Tu lah. Tu doa. Jelas-jelas nampak. Itulah rasanya doa tok nenek. Tok nenek kita. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku menyaksi bahawa Nabi Muhammad itu bersuara Allah. Hai Tuhanku, kasihanilah atas Nabi Muhammad. Kasihanilah, berilah rahmat. Adapun tahiyat akhir disambung. Ni sunat hayat. Yang atas tu sunat ba'd, lafaz tahiyat awal. Lepas tahiyat akhir, bacaan yang sama, dia rukun. Bacaan ini tahiyat akhir ni dia sunat. Ni sudah ba'd, dia bercampur ni. Adapun tahiyat akhir maka disambung wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad, tahiyat akhir ni wa ala ali Muhammad je sunat ba'd. Kalau tahiyat akhir at-tahiyah sampai Allahumma salli ala Muhammad, rukun. Tu rukun. Tak baca yang ni, silap yang ni, batal sembahyang. Kemudian kalau tahiyat awal sampai situ ajalah. Tapi hukumnya sunat ba'd. Kalau tahiyat akhir sampai situ ajalah. Situ jelah, tu lah yang ada tertulis tu lah, yang ada penenggan tu. Sampai Allahumma salli ala Muhammad, tahiyat akhir dia adalah rukun. Tahiyat awal dia adalah sunat ba'd. Bila tahiyat akhir tambah lagi wa ala ali Muhammad, dia adalah sunat ba'd. Jadi kalau kita tengok tahiyat akhir, at-tahiyah rukun, assalamu alaina rukun, assalamu alayka rukun, assalamu alaina rukun, asyhadu an la ilaha illallah rukun, wa asyhadu anna Muhammadar rasul rukun, Allahumma salli ala Muhammad rukun. Tak salah, tak baca yang ni batal sembahyang. Kalau tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad, sunat ba'd. Wa ala ali Muhammad, sunat ba'd. Allahumma salli ala Muhammad, rukun. Okay? Kalau tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatu lillah,
sunat ba'd juga. Daripada awal dah sunat ba'd dah. Sehingga mana? Sehingga wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, sehingga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masih lagi sunat ba'd. Allahumma salli ala Muhammad pun sunat ba'd. Itu dia punya beza dia. Jadi tahiyat akhir wa ala ali Muhammad adalah sunat ba'd, dia bukan rukun. Jadi kalau tinggal sah sembahyang, sunat sujud sahwi. Tapi peliklah sunat sujud sahwi. Kenapa pelik? Dia tak salam lagi, baca je lah. Kalau dia tinggal, macam ni nak tinggal wa ala ali Muhammad? Macam tak boleh tinggal lah. Kalau tinggal maknanya terus tinggal salam lah, habis sembahyang. Tapi tinggal, boleh tak tinggal wa ala ali Muhammad sebab oleh kerana dia sunat ba'd, sunat sujud sahwi? Boleh tak tinggal dia? Macam mana nak tinggal dia? Sebab sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau nak sujud sahwi, tak payahlah sujud sahwi, baca lah wa ala ali Muhammad. Kau tinggal kenapa? Macam itulah. Okay. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ini sunat hay'ah. Kama sallaita, sunat hay'ah, dan sepakat ulama ianya sunat hay'ah. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab kat sebelah nanti ada khilaf kat sebelah ni. Betul saya sebut awal-awal. Jadi kama sallaita ala Ibrahim, semua ulama mengatakan sunat hay'ah. Semua sepakat, ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, dan atas keluarga Nabi Muhammad seperti engkau telah kasihani atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim, dan tambahkanlah kebajikan atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya Nabi Muhammad seperti yang engkau tambah kebajikan atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim, dan sekalian alam bahawasanya engkau amat kepujian lagi amat mulia. Ini ada soalan. Kenapa Ibrahim? Kenapa tak Nabi Adam? Nabi Adam lagilah Abul Bashar, bapa segala manusia. Kama sallaita ala Adam wa ala ali Adam. Kama sallaita ala Musa wa ala ali Musa. Kama sallaita ala Ishaq wa ala ali Ishaq. Kama sallaita ala Nuh. Kenapa tak macam tu? Kenapa kita salam? Salam tu maksud ucap sejahtera lah dekat Nabi Ibrahim. Ingat tak? Saya pernah cakap kat sini? Tak pernah. Hikmah je ni. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain sama je, okey je. Malah kalau atas pada Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Sebab jawab salam. Ni salam adalah jawab. Jawab kepada salam Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj naik langit pertama, jumpa bercakap lah. Nabi Adam kan, naik kedua, langit ketiga, jumpa Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, jumpa naik. Bercakap lah. Maksud bercakap tu maksudnya telah diutuskan, kamu telah diutuskan, selamat datang wahai hamba Allah yang dia adalah perbualan. Naik lagi, cakap. Sampai kat Nabi Musa tu yang jadi 9 kali tu. Nabi Musa cakap apa? Tak cukup, 50 banyak sangat. Itu yang jadi 9 kali, turun naik, jadi 5 tu. Itu je cakap tu. Dan tanya khabar lah. Langit yang terakhir, langit ke-7, Nabi Ibrahim kan? Dia tanya khabar. Akhir sekali sebelum berpisah, dia kata apa? Bagaimana dengan umatmu? Maknanya anak cucu dia lah. Sebab Nabi Ibrahim ada 2 orang anak, Nabi Ishaq, Nabi Ismail. Nabi Ismail ni jadi Nabi kita. Macam mana dengan anak cucu aku lah, kita senang kita. Bagaimanakah dengan umatmu? Okey ke tak okey ke? Maknanya Nabi Ibrahim dia tanya khabar kita. Kirim salam kat umatmu. Maka kita disunatkan jawab dalam tahiyat. Sebab tu Ibrahim. Sebab dia tanya, yang lain tak tanya. Itulah hikmah dia. Sebab tu kama sallaita ala Ibrahim. Dan okey. Tahiyat akhir. Okey. Dan sunat pula ditambah dengan doa. Doa khilaf ulama. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunat hay'ah. Kita kata sunat hay'ah lah. Itu yang muktamad. Tapi kama sallaita ala Ibrahim sepakat sunat. Doa ada ulama kata wajib, tak baca tak sah. Ada ulama kata sunat. Tapi yang muktamad sunat. Jadi cuba kita bayangkan. Bila ada ulama kata sunat, ada ulama kata wajib. Okey. Dalam bab lain semua ulama kata sunat. Mana yang agak tinggi dia punya level? Mestilah ada ulama kata wajib tu, walaupun bukan kita mazhab Syafi'i, tak wajib pun. Tapi ada ulama lain kata wajib, maka martabat dia naik sikit, dia panggil sunat muakkad.
naik sikit martabat. Sunat juga. Kenapa sunat muakkad? Sebab ulama lain kata wajib. Sebab tu qoma dalam wuduk sunat muakkad. Masuk air dalam hidung sunat muakkad. Sebab apa? Ulama lain kata wajib. Mazhab Hanbali tak qoma tak sah wuduk. Bismillah sunat muakkad. Ulama lain kata kalau tak baca bismillah tak sah wuduk. Kita sunat semua. Maka dia naik martabat sebab ada ulama atau ada mazhab lain yang mengatakan wajib walaupun kita kata sunat. Dalam sembahyang angkat tangan Allahu Akbar kan, ada ulama kata wajib, maka angkat tu sunat muakkad. Tapi pandang ke tempat sujud, seorang ulama pun tak ada kata wajib, maka sunat aja. Mata tengok tempat sujud, tak beza dia. Berpaling, Assalamualaikum warahmatullahi, semua ulama kata sunat, tak ada pun kata wajib, maka dia sunat biasa. Nampak? Dalam sembahyang sendiri pun ada sunat yang sangat dituntut dan sunat biasa. Sunat yang sangat dituntut ni, muakkad ni kenapa? Sebab ulama lain kata wajib. Ra'i lah, macam tu lah. Tapi aku tak nak. Tak apa juga. Dah sunat. Okay. Yang ini ada. Jadi kalau katalah kita nak baca mana? Kita malah. Senang cerita lah. Banyak kerja, malah. Nak baca dalam masa 10 saat je ada. Lepas baca yang rukun, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tayyib akhir. Dan aku ada masa lagi 7 saat. Oh, memang berkira sungguh dia dengan Tuhan. Tak apalah, ini buat hukum. 7 saat je aku ada masa. Lepas tu aku nak salam dah. Dia nak baca kama sallaita ala Ibrahim ke dia nak baca Allahumma ighfirli atau doa? Doa. Sebab dia cuma ada 7 hingga 10 saat betul nak salam dah. Kata apa ada ke orang gitu? Tak adalah, nak bagi tahu dari sudut martabat. Kalau kita nak pilih satu sunat, kita janganlah pilih sunat kama sallaita ala Ibrahim. Pilihlah doa. Janganlah tanya baik baca semua. Memanglah bukan baca semua, bacalah 500 sunat-sunat dalam sembahyang. Tak buat pula 500 sunat. Dalam sembahyang ada 500 sunat. Sebelum sembahyang, tengah sembahyang, lepas sembahyang. Buatlah semua. Bukan nak kira tu, nak kira martabat dia. Jadi kalau kita ni nak malah, kita bacalah doa. Tak payahlah baca kama sallaita ala Ibrahim. Soalannya boleh atau tidak? Memanglah boleh. Sebab bila imam salam habislah, putus. Dari sudut harus ke harusan boleh. Tapi dari sudut afdal, tak afdal. Dari sudut keafdalan, dari sudut kesunatan dia gini. Sunat dengan afdal, kita letaklah sunat 10 markah, afdal 11 markah. Maknanya afdal ni dia sikit. Duduk macam tayyat awal tu, tayyat akhir. Sunat. Dia panggil iftirash. Duduk macam tu lah, sunat. Duduk tawarruk yang sengit tu, afdal. Kalau katalah ambil markah, duduk wajib. Cara duduk tu yang sunat. Duduk sila pun sah. Ya? Jadi kalau dia duduk gitu, markah 10, duduk macam tayyat awal juga. Dia panggil iftirash. 10 markah. Kalau duduk tawarruk macam tayyat akhir yang sengit tu, 11. Okey. Dari sudut tadi, jika dia salam dengan imam tanpa baca, afdal. Jika dia baca, dia haruskan untuk baca walaupun imam salam, sunat. Nampak macam bacalah bagus. Tidak. Bagus tu bagus, tapi kalau nak pahala lebih, jangan baca, salam dengan imam. Sebab apa tau? Sebab dia solat jemaah ni, kita datang satu kumpulan. Bila imam bagi arahan Allahu Akbar, janganlah rukuk. Malah kalau dia tu masbuk, masuk lambat, tak payah baca Fatihah pun. Nak bagi tahu imam arah suruh pergi, terus pergi. Imam pun Allahu Akbar. Tak payahlah sibuk baca lagi. Padahal banyak macam-macam bacaan ketika i'tidal. Tak payahlah. Dia pun sujud. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Stop. Bangunlah. Baru baca sekali lah. Lain kali jangan lantik jadi imam. Tu bab lain. Ni ketika dilantik, ketika sembahyang tu kena ikut. Lepas pada tu pandai-pandai lah. Nak pesan ke dia ke, banyaklah sikit ke apa ke. Tapi ketika kejadian tu, dia driver. Jangan kacau dia tengah bawa. Kalau kacau dia bawa, driver kacau, accident dia. Jadi afdalnya apa yang imam buat. Imam laju juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam sampai, makmum pergi. Imam sampai, makmum pergi. Sebegitulah juga salam. Imam salam, makmum tadi semua dah baca yang wajib. Dah baca wajib, sunat belum baca lagi. Salam je. Baru cantik. Alah, kita tengok perbarisan. Perbarisan kan? Kiri, kanan. Pusing, kiri, kanan kan? Tangan pun sama je. Tiba-tiba ada seorang ni, kiri, pusing. Dia pun baru pusing.
Pumping 10 kali. Memang kena terus. Tak comel dari sudut jemaah. Cuma kalau kata nak baca juga, dah dia salam, dah habis putus. Nak tunggu kat situ sampai sejam boleh, sibuk baca doa, tak habis-habis lagi. Orang balik habis dah. Pun sah dari sudut sah. Doa iftitah sunat muakkad. Sebagai ulama kata wajib. Kita kena faham itu. Kita kena tahu martabat sunat tu dulu. Baru kita boleh buat yang mana lebih baik. Dia adalah sunat muakkad. Sebagian ulama kata wajib, tak baca tak sah. Paling kurang doa iftitah pendek. Yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu pendek lah. Minimum lah. Okey. Mendengar imam baca Fatihah, sunat hayah. Sunat. Tak ada ulama pun kata wajib dengar. Tak ada. Wajib dengar, tak dengar berdosa. Betul, maksud wajib. Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Silap-silap tak buat batal, kan? Tak ada ulama pun kata kalau tak dengar imam baca Fatihah batal sembahyang. Tak ada. Tapi ada ulama kata kalau tak baca doa iftitah tak sah. Itu cara nak menentukan yang mana tu. Dia bukan boleh sunat je ataupun tak boleh sekadar itu. Dia kena ada dia punya tu. Hukum dia martabat sunat tadi. Jadi mana lagi bagus? Mana lagi afdal? Afdal baca. Kecuali imam dah baca dah. Imam dah baca Fatihah. Imam dah baca Fatihah, yang tadi dia baca Fatihah, dia baca doa iftitah, tiba-tiba imam baca Fatihah. Yang itu yang maksud saya teruskan tu. Dia masuk lambat. Imam dah baca tengah-tengah dah. Tak ada. Allahu Akbar, sunat diam je. Sebab bila dia baca doa iftitah, nanti amin ganggu dah satu hal. Amin dia tak sampai habis lagi, nak amin ke tak? Satu. Bila imam dapat amin, orang lain dah start baca bismillah Fatihah, dia baru nak habis ke? Dia ganggu di situ. Dia ganggu rukun Fatihah yang dia akan baca nanti. Sebab apa? Sebab dia masuk lambat. Bukan besar. Amin je. Amin ada kata wajib lah. Amin tak ada juga. Amin tak ada ulama kata wajib. Tak ada. Maknanya dia sunat biasalah. Dia bukan besarnya amin. Dia besarnya nak baca Fatihah nanti. Nanti nak baca Fatihah dia rukun. Terpaksa lambatkan dia sebab baca doa iftitah tadi yang masuk lambat. Dia masuk lambat baca doa iftitah. Akhir sekali mengganggu amin. Tentu saja saya nak sebut je. Tak mengganggu amin pun tak kisah sebenarnya. Okey? Dan nanti dia akan mengganggu Fatihah kita. Mengganggu Fatihah macam mana? Orang lain, yang makmum lain dah baca Malikul Yaumiddin, dia baru bismillah. Kalau imam tu pula lah baca kulhu ke apa ke, dia akan ganggu nantilah. Dia akan ganggu. Jadi oleh kerana dia akan mengganggu rukun, sebab dah kau masuk lambat. Dua kali salah. Salah masuk lambat, bukan salah berdosa. Masuk lambat. Kemudian salah lagi, tak amin. Salah pun bukan masuk dosa. Dah langgar lah. Langgar kebiasaan. Kemudian tu, patutnya baca bismillah terus bila amin. Tak lambat lagi baca sebab doa iftitah tadi. Maka tak sunat. Baca tu dapat pahala kalau baca juga. Maka kalau nak tahu mana yang afdal, jangan baca. Jadi kalau dia Allahu Akbar, baca doa iftitah, imam bismillah, teruskan. Sebab dia tak ganggu pun Fatihah kita nanti. Mazhab Syafi'i, setiap rakaat sebelum baca Fatihah, a'udzubillah. Mazhab Hanbali rakaat pertama je. Sebab apa saya sebut awal-awal? Sebab dah terbanyak-banyak sangat sebar. A'udzubillah. Ni rakaat pertama je. Cakaplah rakaat pertama je mazhab Hanbali. Jadi lama-lama takut. Tu saya sebut siap-siap. Mazhab Hanbali mula-mula je. Lepas baca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitan. Ada ulama kata wajib a'udzubillah. Maka dia sunat muakkad. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rakaat pertama, rakaat kedua bismillah, alhamdulillah terus. Mazhab Syafi'i tiap rakaat a'udzubillah. Okey? Soalan. Ayat akhir surah Ibrahim, Sayyidina perkataan Sayyidina nak pakai ke tak pakai? Tak pakai ke tak pakai? Dia sama hukum dengan tahiyat. Nabi Muhammad nak pakai ke tidak? Sama hukum. Jika kita kata sunat pakai Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, maka sunat juga dekat Sayyidina Ibrahim.
Kalau kita kata tak sunat kat situ, tak sunat juga. Okey, itu dari sudut kaitan di antara tahiyat dengan selawat Ibrahimiyah dia panggil kan. Okey, sekarang dah tahu kaitan dia. Jadi kita sunat ke tak? Okey. Sunat ke tak baca dekat tahiyat Sayyidina? Kalau sunat itu terjawablah yang selawat Ibrahimiyah kan. Adakah sunat baca? Campur semua mazhab, majoriti tak sunat. Tapi mazhab Syafi'i sunat. Kalau kita ambil majoriti 4 mazhab, maksudnya majoriti mengatakan tidak sunat. Kalau kita campur 4 mazhab. Kalau mazhab kita aja sunat. Sayyidina. Jadi ada orang dia kata dia tak baca sebab majoriti, dia jenis ambil majoriti. Kita kata majoriti benda mazhab lain biar, kita mazhab Syafi'i kan. Nanti kita duduk belakang Imam Syafi'i. Apa-apa hal dia jawab lah. Kan apa yang kita ambil daripada dia, kita mana tahu hujah pun. Kalau tahu hujah pun gitu-gitu je. Suruh bawa datang Quran hadis pun tak boleh, ikut aja. Itu dia panggil taklid. Taklid, ikut aja. Ikut membabi buta. Macam tu lah. Fiqh ni ikut membabi buta sebenarnya. Ke kasar membabi buta, mengkhinzir buta. Fiqh ni ya, ikut membabi buta. Ambil wuduk, kenapa muka tangan kepala kaki? Ikut aje lah membabi buta lah. Mana ayat Qurannya? Mana hadisnya? Mana tahu. Sapu telinga, kenapa tak sapu? Sunat je, mana tahu. Mana bukti? Mana tahu. Membabi buta je kita buat. Tu taklid dia panggil. Ikut tanpa tahu dalil. Tauhid tak boleh. Allah itu esa. Tunggal? Ya tunggal. Satu? Ya satu. Kenapa? Tahu orang cakap aku ikut aja. Tak sah iman. Tak sah iman weh. Malaikat ada? Ada. Mana apa buktinya? Malaikat ada. Percaya ke? Taklah orang cakap aku percaya je lah. Tak sah iman. Dia tak boleh ikut. Tauhid. Tapi kalau fiqh percaya membabi buta. Kalau tahu sebab mantap. Tak tahu pun sah. Itu namanya taklid. Kalau tahu hebatlah, dia buat tu dengan kesedaran, dengan faham. Jadi mantap lah. Kalau dia tahu. Kalau tak tahu boleh. Banyaklah tak tahu. Kenapa zakat 2.5%? Mana tahu? Mana ayat Quran dia? Mampu. Kenapa kena cukup haul setahun? Setahun pula. Kenapa setahun Qamariyah? Kenapa tak Syamsiah? Semua tak tahu. Ikut aje lah. Kenapa 40 ekor kambing seekor zakat? Kenapa bukan 3 ekor? Kenapa bukan 80 ekor kambing seekor? Macam-macam soal. Tak boleh jawab semua. Kita ikut membabi buta. Kenapa? Boleh ke? Boleh. Dalam masalah fiqh. Masalah fiqh boleh. Jadi, itulah. Kita ikut je. Kita ikut. Okey. Sayyidina. Kenapa dia sunat? Dia sunat, ya ulama kata sunat lah. Hujah dia, Nabi sendiri mengaku dia Sayyid. Sayyid ni ketua. Dan ketua pula bukan ketua manusia biasa je. Ketua para rasul pun Nabi kita ketua. Dan Nabi pernah mengaku dia Sayyid. Maka sebagai beradab dengan rasul, kita pun sebut Sayyidina. Nah, tu kami. Ketua kami lah Sayyid. Kita nak sebut nama Nabi, nak panggil nama ayah kita ataupun orang tua pun tak boleh panggil nama. Kalau orang Kelantan dia tambah ayah lah, lah lah Abdullah kan. Ayah kat depan. Ayah mang. Man lah kan. Kenapa? Ayah Yahya. Kenapa ayah kat depan tu? Respect. Itu baru orang tua. Malah ayah kita tak panggil. Mak, mari sini mak. Panggil ayah dia. Mak, mari sini kejap lah. Nama ayah dia Muhammad. Mamat. Kejap. Okey, tu ayah. Okey, bukan ayah lah. Pakcik tengah minum teh tarik. Kita tengok pakcik tu nama Muhammad. Atas dia adalah roti-roti sikit atas meja tu. Nak suruh ambil, kita duduk meja sebelah. Muhammad, ambil roti sekejap. Pakcik tu tengok atas bawah. Macam tu lah. Itu pun tak. Kalau panggil nama, tadi Muhammad, bunyi uduh panggil nama. Muhammad, ambil roti. Pun bunyi pelik juga. Padahal nama penuh lah. Pelik. Bukan pelik. Memang tak ada adab. Itu baru. Orang-orang. Kalau kita tengok ada orang tu, dia kerja balik kerja ada name tag. Yusri nama dia.
Orang tua lah kita ni. Umur 50, 60. Dia baru umur 20. Umur belasan. Yusri. Yusri bin Ahmad. Dia nak minta tolong lah. Nak jalan, dia duduk tengah-tengah jalan. Yusri bin Ahmad. Tepi sikit. Kau pelik ni kan. Sebab macam tak ada adab. Dengan Nabi lagi lah. Maka disunatkan untuk tambah. Itu yang macam-macam tambah tu. Habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana. Punyalah banyak tambah. Kena tambah lah. Tanpa Nabi, agama kita macam mana? Nabi bawa agama. Jadi tambah. Bila sunat tambah, tiba-tiba itu tambah luas semayang, tak apalah. Dalam semayang, nahulah nak tambah. Ada kata gitu, maka dia tak tambah. Tak apalah. Malah majoriti kata tak sunat tambah. Kalau tidak, kenapa tak azan? Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Tak pernah tambah. Tak ke kurang ajar. Adalah orang bagi hujah-hujah macam tu. Maka tak payahlah buat. Cuba nak tambah boleh tak? Boleh. Cuma orang tak buat. Bunyi pelik masa azan. Cuma kalau buat tak salah. Ada rasanya kat Bangladesh kat mana. Dia tambah. Tapi memang bunyi pelik. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Sunat tambah. Okey, itu luas semayang okeylah. Dalam semayang apa Nabi dah ajar banyak tu? Nabi dah ajar. Tiba-tiba kita ubah. Kalau luar tu okeylah kita tambah. Nabi dah ajar macam ni. Memang Nabi tak ajar Sayyidina. Maka ada satu kaedah. Sebagai ulama yang kata sunat ni. Suruhan dan adab mana nak jaga dulu? Jika bertentangan suruhan dan adab. Suruhan dan adab. Nabi suruh dan adab dengan Nabi. Tu. Mana nak dahulukan? Ada kata adab, ada kata suruhan. Yang kata suruhan dulu tu, itu yang dia kata tak sunat Sayyidina. Yang kata adab dulu berbanding Nabi suruh, jangan dengar. Sebab nak beradab. Maka adab tu lebih besar daripada suruhan. Tapi yang bunyi pelik macam suruh Nabi lah. Maka banyak kali berlaku. Antara yang berlaku peristiwa Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah daripada Muhammad Rasulullah kepada musyrikin Mekah lah. Pada tahun ni kami boleh pergi buat haji gini, tahun tak boleh. Adalah perjanjian Hudaibiyah lah. Kemudian pula jika orang yang Madinah, yang duduk kat Madinah ni, dia asal Mekah, pergi ke Mekah, tak pulang. Kalau Mekah lagi ke Madinah, kena hantar. Yang berat sebelah tu lah. Kan Sayyidina Ali tak wati. Sayyidina Ali tulis. Kan dia tak wati. Nabi kata tak apa. Kita ada lah strategi kita. Ada strategi. Okey, tak apalah, tak wati satu dah. Kemudian bila nak sign tu, nak chop lah. Nak chop tu, chop pakai mohon cincin Nabi. Tiba-tiba musyrikin Mekah tak nak sign. Tak nak sign. Dia kata apa? Ni, padam ni. Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau aku sign, aku iktiraf kau Rasulullah, tak jadilah perjanjian ni. Aku beriman lah dengan kau maknanya. Yang kita jadi perjanjian bergaduh-gaduh ni sebab Rasulullah ni lah. Kau tulis perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Mekah, orang Mekah. Nabi kata, Sayyidina Ali, padam. Kat sini jadi hukum. Sayyidina Ali tak nak. Nabi suruh, Sayyidina Ali tak nak. Sebab adab. Kau kan Rasulullah betul. Asal pula nak padam? Mati-mati je. Tak kira. Tak jadi lah. Nabi kata padam. Dia tak nak dengar. Suruhan dan adab, mana nak dahulukan? Kita ikut Sayyidina Ali, iaitu dahulukan adab. Jangan dengar cakap Nabi. Sebab nak beradab dengan dia. Tapi ada orang kata, taklah, memanglah masalah tu gitu. Tapi adalah hujah dia. Maka tak bolehlah kita ambil secara umum begitu. Maka itu yang majoriti mazhab tak sunat. Yang nak beradab dengan Nabi kata, ini hujah kami. Kau nak cerita apa? Okey, settle. Macam tu je lah. Banyak, ada beberapa lagi peristiwa yang sahabat dia tak ikut Nabi sebab nak beradab. Nabi kata dekat Ummu Aiman, darah bekam Nabi, buang. Ambil ni, buang, cari tempat orang tak nampak, kau buang. Ummu Aiman pergi minum. Tak dengar cakap Nabi tak? Tak dengar cakap. Sebab nak beradab. Nanti kalau orang pijak lah apa. Padahal kalau fudalat ni lebihan Nabi. Dia tak panggil najis, tahi, dia tak panggil fudalat, lebihan Nabi. Masuk, bumi telan terus.
Bumi telan terus. Maka Ummul Aiman buat apa? Dia minum. Okey. Apa, darah Nabi bukan hanya itu. Air, peluh Nabi boleh buat minyak wangi tahan lama pula tu. Nabi tak namakan kencing, berak, tak. Nabi dia namakan fudalat, lebihan Nabi. Nabi tak busuk, tak hanya, tak semua, tak. Nabi Nabi lahir pun bukan tempat kita lahir. Terbelah dekat bawah pusat belah ni. Terbelah keluar Nabi kat atas tu. Keluar dah sunat. Siap sunat. Nabi sebenarnya tak sama macam kita lah. Jadi bila Ummul Aiman minum, Nabi suruh engkau pergi buang di tempat yang orang tak nampak. Ummul Aiman pun okey, dah siap, dah buang dah. Dah, orang tak nampak. Tempat yang paling selamat. Iya ke? Nabi tahu. Iya. Tentang minum kot. Adakah Ummul Aiman menipu? Tak. Memang paling selamat. Dia ke bumi kan. Dia bumi kan kat dalam perut dia. Memang tempat paling selamat. Memang orang tak nampak. Itu baru ni, berapa? Sebulan 2 ni baru jadi isu tau. Jadi isu. Ada ustaz tu kan. Isu satu Malaysia. Dia kata Ummul Aiman tu kira macam salah lah. Akhir sekali Ummul Aiman kena bunuh, macam kena bunuh tu. Sebab Nabi ada sebut kat dia lepas pada tu. Kalau nak tahu cerita apa, cari sendiri lah. Dah 2 bulan lah. Kecoh satu Malaysia. Dia salahkan Ummul Aiman tu. Sedangkan Ummul Aiman tak salah. Jadi dengan beradab tambahlah di tempat-tempat yang munasabah. Dalam tahiyat Sayyidina tambah Sayyidina. Kalau dalam khutbah Jumaat tambahlah. Kalau rasa kat azan tambahlah. Tapi kalau tak tambah, kalau tambah jadi pelik, tak payah tambah. Begitu aja. Kalau kata majoriti tak sunat Sayyidina. Mazhab Syafi'i je. Ni antara dekat Pahang ni ada 20 tak silap. Saya ada salin. Bukan salin, ada artikel perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Pahang. Perkara yang tak boleh dibincangkan. Maksud tak boleh bincang tu, tak boleh bincang ilmiah je boleh. Bincang maksudnya tak boleh buat itu, tak boleh. Antaranya Sayyidina, antaranya tahlil, tak boleh. Nak bincang ilmiah macam tadi. Kalau tidak, tak boleh tarik. Bincang ilmiah. Tapi pastinya kalau kita buat kerana kita beradab, tentu kita dapat pahala. Pasti dapat pahala. Tapi jangan kata orang yang tak buat sebab nak ikut Nabi tak dapat pahala. Kenapa kau tak nak buat? Aku nak ikut Nabi sebiji-sebiji. Dapat pahala juga. Kenapa kau buat? Walaupun Nabi tak suruh. Aku nak beradab dengan Nabi. Dapat pahala juga. Cuba kita nak kata, manalah pahala lagi besar? Itulah. Ittiba' sunnah lagi besar. Dia tak apalah. Benda tu pun dekat akhirat nanti baru boleh check. Lepas tu jumpa lah. Kau cakap gitu kan? Jom. Check. Kau tengok. Aku adab lagi besar daripada ikut. Itulah aku dah cakap. Dah tak boleh balik dah kat dunia. Macam tu je lah. Sebab mereka kata ittiba' sunnah. Ittiba' ni sunnah, ikut sunnah. Lagi besar daripada adab. Kita ada yang kata ni, adab lagi besar daripada ittiba', ikut. Benda tu pula, mana boleh check sekarang? Cakap je lah. Jadi dua-dua. Dia panggil khilaf mu'tabar. Tak boleh selesai sampai kiamat. Kiamat baru boleh settle. Tengoklah nanti mana lagi besar pahala. Yang tu je. Jangan kata pula yang tak Sayyidina tu tak dapat pahala. Kenapa? Tanya dia. Kenapa dia nak ikut Nabi? Dia ada 2 orang sahabat. Dua-dua nama Abdullah. Satu Ibnu. Bila nama, kalau sahabat yang kita panggil Ibnu, maknanya sebenarnya namanya Abdullah. Yang ada Ibnu tu bukan nama dia. Ya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Nama dia Abdullah. Ada Ibnu Mas'ud, macam-macam lagi. Yang saya nak cerita 2 orang. Ibnu Abbas, Ibnu Umar. 2 ni perangai lain dalam ikut Nabi, dalam ittiba' sunnah. Lain. Ibnu Abbas, dia bukan ikut totok. Ikut. Dia kadang-kadang ikut, ada time dia ubah sikit. Yang sesuai. Dia ambil maksud macam tu. Ibnu Abbas ni dia suka ambil maksud Nabi. Kalau Nabi maksudkan apa, dia ambil maksud tu. Ibnu Umar tak. Dia ambil apa Nabi cakap. Malah Nabi jalan, nak ikut Nabi, mana kaki Nabi tadi? Dia letak kat situ. Ibnu Abbas kata, sunat jalan kaki pergi masjid. Tak kisahlah jalan-jalan mana pun. Janji jalan kaki pergi masjid. Sebab jalan itu dekat jalan kaki. Setiap satu langkah, dia dapat satu pahala, dihapuskan satu dosa, dinaikkan satu darjat. Ibn Abbas kata, janji jalan. Jalan kot tu ke, jalan shortcut ke, jalan.
Ibn Umar cari mana tapak kaki Nabi. Dua-dua betul. Nak ikut sebiji Nabi, baguslah. Bukan ikut arti. Ini arti pakai tu sibuk duk ikut. Ikut Nabi lah sebiji-sebiji. Tapi Ibn Abbas kata, amboi. Sampai macam tu sekali. Itu yang apabila Nabi kata, hantar barang ni dekat sana. Perjalanan je, katalah 50 km lah waktu tu, beberapa marhalah. Satu marhalah lah kot. Satu marhalah. 45 km. Hantar barang ni. Engkau akan sampai masa tu waktu Zuhur. Dah masuk Zuhur. Engkau akan sampai ke sana, jangan kamu sembahyang asar sehingga sampai baru sembahyang asar. Nabi kata gitu. Logiknya daripada sembahyang Zuhur dah masa tu. Beberapa kilometer tadi, lebih kurang 45 tadi, boleh sampai asar. Jadi jangan kamu sembahyang asar sehingga kamu sampai. Dua golongan. Tiba-tiba unta ada masalah. Tukar minyak hitam. Unta tanya dia bengang, dia tak bangun ke? Adalah, tak cukup air ke apa ke? Kan? Dia duduk. Begitu gini akhir tengah jalan. Akhir sekali menyebabkan sambung balik perjalanan, hampir-hampir masuk maghrib, mudah kata setengah jam lagi nak maghrib, mudah kata gitu, tak sampai-sampai lagi. Sebahagian yang kata apa? Nabi pesan apa? Semayang kat destinasi kan? Jangan semayang asar selagi tak sampai. Tapi setengah jam lagi maghrib. Nabi pesan apa? Nampak dia straight. Tak payah fikir-fikir dah Nabi cakap. Maka dia tak semayang asar. Sampai maghrib, dia semayang, baru semayang asar. Jadi qada lah maknanya. Yang ni kata, Nabi kata ikut kebiasaannya memang boleh sampai. Kan unta kita buat hal tadi. Unta kita kan buat hal tadi. Jadi dah masuk asar dah nak habis. Dalam Quran sebut, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang tu telah ditentukan waktunya. Kalau tinggal dengan sengaja, berdosa luar pada waktu. Dia ada waktu tertentu. Kita pula tak boleh jamak sebab belum dua marhalah. Jadi oleh kerana yang Nabi cakap tu kebiasaannya. Nampak? Nabi tak cakap. Engkau yang cakap. Kau tak faham ke maksud Nabi? Nabi tak cakap. Nampak? Itu kan ada sampai sekarang ada tu. Penyakit tu. Ada penyakit apa? Nabi tak cakap, dia tak boleh buat, tak nak buat. Maksud tu kau cakap, bukan Nabi cakap. Geram dengan orang ini. Okey. Padahal Nabi cakap, maka dia pun sembahyang awal. Sembahyang waktu tu dan sambung perjalanan. Sampai balik, cerita kat Nabi. Nabi tak salahkan siapa-siapa. Nabi senyum. Mana duduk betul. Itulah perumpamaan Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Dua orang ni. Memanglah diikut Nabi sebiji-sebiji. Tapi Ibnu Abbas dia ambil mafhum. Maksud. Ibnu Umar ambil sebiji-sebiji. Pernah Ibnu Umar pergi satu kat pokok ni. Lepas tu dia cari, letak tangan macam ni. Macam tu lah buatnya. Dia orang ni tengok. Dia nak pergi ke satu destinasi, berhenti kat pokok tu. Letak tangan. Dia macam cari posisi. Okey dah. Asal kau buat tadi? Nabi pernah tak tangan situ. Bagus ke? Ikut Nabi semua baguslah. Paling-paling yang ni, yang kurang sikit. Paling-paling pun tak payahlah buat sampai gaya tu sekali. Dengan gaya-gaya. Alah, tengok anak-anak kita. Gaya-gaya apa siapa dia ikut? Boleh pun ikut, Nabi tak boleh ikut gaya dia. Nampak? Tak paling-paling kurang pun duduk bawah pokok pun jadi dah. Kita kurang sikit. Tahap tu. Janji Nabi duduk bawah pokok. Yang nak ceritanya, pokok tu, Nabi duduk bawah pokok, bukan gaya Nabi. Nampak? Dia faham cara lain. Jadi kita duduk bawah pokok, sekejap, kira dah ikut Nabi lah tu. Yang ni kata tidak, Nabi buat gini, kena buat gini ya. Nampak? Dua dah. Ada yang ketiga kata, yang penting lalu jalan ni. Bukan berhenti situ, dah panas waktu tu Nabi berhenti. Yang sekarang ni terpunyalah sejuk. Kau berhenti buat apa? Nampak? Dia ambil mafhum lagi. Ada yang kata, Nabi jalan mana-mana pun, tak ada sunnah pun dah nak ikut. Janji jalan sampai yang penting destinasi. Nampak? Ke situ pula. Dah 4 dah ke situ. 4 dah. Jadi semualah. Semua betul. Masing-masing ada hujah. Tak boleh. Kita kena berhenti kat situ lah. Pukul 11. Berhenti dekat sunat pula ditambah dengan doa. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Baca.
Ni doa ni pun elok buat baca lepas sembahyang juga. Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Tu cantik doa ni. Kita sambung akan datang. Tangguh dulu kita sentuh sebagai kafarah dan surah subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. في عافية يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.